Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran pada pagi ini bersama dengan saya Umar Aziz, di mana kita berharap kita dapat mengambil pengajaran daripada Al-Quran, dapat bersama-sama menghayati Al-Quran, dan yang paling pentingnya kita dapat membawa Al-Quran dalam kehidupan seharian, insya-Allah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Saya pasti ada di antara sahabat-sahabat yang mana sedang mempersiapkan keluarga. Ada yang mungkin dalam perjalanan ke tempat kerja, ada yang mana dalam sesuatu urusan penting. Di mana jua sahabat berada, pada apa jua keadaan berada, moga-moga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segalanya, menjadikan apa yang kita lakukan sebagai sesuatu yang mendatangkan pahala, dan juga kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada semua. Saya nampak ramai yang bersama dorang komen. Saya nampak dorang komen ada Kak Zimadun, Kak Safiyah, Faridah, dan juga Rukuma Yusuf, Laila Umar, Syamsiah Salih, Jamaliyah Manab, Sariyah Siran, Ana Sukaimi, Laila Umar, Kak Zalia Kamaruddin, Nurmah Dolah, Hamimah Mohsan, Wan Muhammad Aswad, dan juga Hafizah Hasan, serta Kak Kati Khairuddin, Jamaliyah Manab, dan juga Nazatul Naina, dan Rozana Aziz, Syamsiah Salih, Nurisa Wan Hasan, Rin Khairil, dan juga Kak Rahila Junid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada semua yang bersama. Mohon maklum balas bagaimana suara saya. Saya harap suara saya jelas. Saya harap audio dan video saya adalah jelas. Moga-moga kita berterusan beroleh manfaat, insya-Allah. Pada pagi ini, seperti mana saya nampak Kak Safiyah telah tulis di situ, muka surat 138 surah Al-An'am, surah yang ke-6. Kita telah tiba pada muka surat, pada ayat yang ke-84. Pada ayat yang ke-84, firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 84, wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-84, di mana ayat yang ke-84 menceritakan kepada kita nikmat yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Ibrahim selepas daripada pengorbanan Nabi Ibrahim yang sanggup pada waktu itu diperlakukan dengan pelbagai perkara semata-mata untuk menyampaikan dakwah tentang Allah kepada manusia, walaupun dibantah, walaupun diuji dengan pelbagai ujian.
Maka semalam kita telah belajar dua nikmat yang Allah sebutkan tentang kurniaan Allah kepada Nabi Ibrahim pada ayat yang ke-83. Pada hari ini, pada ayat yang ke-84, kata Imam Ar-Razi, nikmat yang ketiga, annahu ja'alahu azizan fid dunya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim mulia di dunia. Di dunia Nabi Ibrahim mulia. Wa dzalika, yang demikian itu adalah kerana li'annahu ta'ala, kerana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim asyrafan nas, manusia yang mulia. Kenapa? Wahumul anbiya, kerana daripada keturunan Nabi Ibrahim lahirnya para nabi dan juga para rasul yang banyak. Dan ini berkekalan sehingga ke hari kiamat. Semua para rasul dan kebanyakan para nabi lahir daripada keturunan Nabi Ibrahim. Dan ini adalah kemuliaan yang besar untuk Nabi Ibrahim. Lalu sebab itu kita nampak di sini kadang-kala manusia bangga kerana anak cucunya ada pangkat, menjadi mungkin Perdana Menteri, menjadi mungkin Menteri, menjadi mungkin CEO ataupun COO syarikat-syarikat besar. Manusia bangga kerana anaknya pada waktu itu ada yang daripada berjaya daripada sudut jawatan-jawatan dunia. Ada juga yang bangga kerana anak dia berjaya dalam pengajian, dalam pelajaran. Ada juga yang bangga kerana anak dia berjaya dalam sesuatu bidang. Akan tetapi apakah yang lebih mulia? Seperti mana yang Allah kurniakan kepada Nabi Ibrahim, yang mana selepas daripada Nabi Ibrahim, yang Nabi-Nabi dan Rasul yang ada semuanya daripada keturunan Nabi Ibrahim. Sebab itulah disebutkan di sini bahawa Nabi-Nabi dan Rasul semuanya datang daripada keturunan Nabi Ibrahim selepas daripada Nabi Ibrahim. Dan ini adalah satu kemuliaan yang besar. Li'anna min a'zami anwa'is surur, dan di antara kegembiraan yang paling besar yang manusia boleh dapat adalah keturunan dia adalah para Nabi, seperti mana yang Allah kurniakan kepada Nabi Ibrahim. Maka ini adalah nikmat yang ketiga. Allah muliakan dengan Nabi Ibrahim, yang mana keturunan baginda selepas daripada itu kebanyakannya adalah para Rasul dan juga para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebab itu Allah sebutkan di sini pada ayat 84 berkenaan tentang Nabi-Nabi yang diantaranya adalah daripada keturunan Nabi Ibrahim. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wa wahabna, firman Allah, wa wahabna, dan kami kurniakan, wa wahabna, dan kami anugerahkan, wa terjemahnya dan, apa wahabna terjemahnya kami kurniakan, kami hadiahkan kepada siapa? Lahu, kepadanya. Nya itu adalah Nabi Ibrahim. Apakah yang Allah kurniakan kepada Nabi Ibrahim? Ishak, anak yang bernama Ishak. Lalu Ishak adalah adik kepada Nabi Allah Ismail, anak yang kedua. Lalu kami kurniakan kepada Nabi Ibrahim itu Ishak. Wa Ya'qub, dan juga Ya'qub yang merupakan pada waktu itu anak kepada Ishak, yang merupakan pada waktu itu cucu kepada Nabi Allah Ibrahim. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru bersama, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Di sini apakah pengajaran yang kita boleh ambil? Yang pertama, pada perkataan wahabna, yang kita boleh ambil pada perkataan wahabna, bahawa sebenarnya anak-anak itu adalah kurniaan. Anak-anak itu adalah anugerah Allah. Lalu anak-anak adalah kurniaan Allah. Anak-anak adalah anugerah Allah. Kurniaan di dunia pun ya, kerana anak-anak itu menggembirakan kita, cucu menggembirakan kita. Kita boleh lihat orang yang mana yang Allah uji dengan Allah tidak kurniakan anak, bagaimana mereka sanggup lakukan apa jua untuk mendapatkan anak. Lalu fitrah manusia sangat menyukai akan adanya keturunan. Lalu sebab itu Allah sebutkan dengan perkataan kami kurniakan, kami anugerahkan. Wahabna, pengajarannya bahawa anak-anak itu adalah kurniaan Allah. Anak-anak itu adalah anugerah daripada Allah. Daripada sudut dunia pun ya, kerana ianya mengisi akan kekosongan pada hati.
Daripada sudut akhirat pun ya. Kenapa? Sebab anak-anak adalah saham akhirat kita. Apabila kita jaga anak itu dengan elok, sabda Nabi SAW, "Idza mata banu Adam", apabila meninggal manusia anak Adam itu, apabila meninggal dunia anak Adam, "in qata'a anhu amaluh", terputuslah daripadanya amalan dia kecuali 3 perkara. Ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah yang berterusan, dan yang ketiga adalah pada waktu itu waladun salih yad'ulah, anak yang salih yang mendoakannya. Maka sebab itulah Allah sebutkan anak dengan firman-Nya, "Wahabna", dan kami kurniakan, kami anugerahkan, menunjukkan kepada kita bahawa sebenarnya anak itu adalah kurniaan Allah, adalah anugerah Allah untuk dunia dan juga untuk akhirat kita. Maka di sini firman Allah, dan kami kurniakan lahu, kepada Nabi Ibrahim, Ishaqa, Nabi Ishaq. Siapakah Ishaq? Anak kepada Nabi Ibrahim. Wa Yaqub, dan juga Yaqub. Yaqub adalah anak kepada Ishaq dan juga cucu kepada Nabi Ibrahim. Maka di sini kata dalam tafsir Al-Wasit menyebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang cucu juga, sebenarnya menunjukkan kepada kita bahawa sebenarnya cucu juga mendatangkan saadah, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan surur, mendatangkan gembira. Lalu cucu pun sebenarnya mendatangkan kegembiraan, mendatangkan pada waktu itu kebaikan. Maka sebab itulah di sini Allah sebut tentang anak dan juga Allah sebut tentang cucu, yang mana datang untuk menggembirakan manusia, mengisi kekosongan pada hati manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, kullan, masing-masing, tiap-tiap daripada Ishaq dan juga Yaqub, hadaina, kami telah beri petunjuk. Kullan, tiap-tiap daripada Ishaq dan juga daripada Nabi Yaqub, hadaina, kami telah beri petunjuk. Apakah maksud petunjuk di sini? Dalam tafsir Al-Wasit disebut hadainahu al-hidayatul kubra, petunjuk yang besar. Apakah petunjuk yang dimaksudkan di sini? Petunjuk yang dimaksudkan di sini adalah tidak lain tidak bukan adalah kenabian. Itu petunjuk. Lalu kullan, tiap-tiap daripada anak dan cucu Nabi Ibrahim, iaitu Ishaq anak dia, Yaqub cucunya, tiap-tiap daripada mereka berdua, hadaina, kami berikan petunjuk. Dan inilah kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Baginda adalah Nabi, anaknya 2 orang, Ishaq dan juga Ismail adalah Nabi, cucunya Yaqub adalah Nabi, cicitnya Yusuf adalah Nabi alaihimussalatu wassalam. Bahkan semua Nabi-Nabi selepas daripada itu datang daripada keturunan Nabi Ibrahim. Apakah pengajaran yang kedua yang kita dapat? Kurniaan Allah yang Allah kurniakan kepada Nabi Ibrahim bukanlah begitu sahaja. Ada pengorbanan yang Nabi Ibrahim buat, ada pengorbanan yang Nabi Ibrahim lakukan. Bagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, wa idh ibtala Ibrahim rabbuh bikalimatin fa'atammahun. Firman Allah pada permulaan surah Al-Baqarah pada juz yang pertama, pada muka surat 19, pada ayat yang ke-124, muka surat 19 surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-124. Firman Allah, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimat, dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan pelbagai ujian. Dan apa Nabi Ibrahim buat? Fa'atammahun, baginda sempurnakan semuanya. Bagaimana Allah perintahkan Nabi Ibrahim berdakwah, baginda buat. Bagaimana Allah perintahkan Nabi Ibrahim pada waktu itu untuk membawa hijrah keluarganya ke Baitul Maqdis, baginda buat. Bagaimana Allah perintahkan Nabi Ibrahim ketika mana sekian lama tak dapat anak, pada waktu itu dapat Ismail, untuk tinggalkan di tempat yang tidak ada air, tidak ada tanaman, baginda buat. Ketika mana Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk sembelih anaknya, baginda buat. Ketika mana baginda dicampak dalam api, baginda reda. Maka inilah ujian-ujian yang mana kita nampak pada Nabi Ibrahim. Sebab itu ganjarannya adalah besar. Sabda Nabi SAW,
inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Tak apa, boleh je masuk ke sana. Okey. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala, sesungguhnya ganjaran yang besar bersama dengan ujian yang besar. Lalu kita nampak, Masya Allah, bagaimana Nabi Ibrahim pada waktu itu ada... Tak apa, masuk. Sini Aisyah. Masuk sini Aisyah. Okey. Sesungguhnya ganjaran yang besar datang dengan ujian yang besar. Inna idhamal jaza. Nak ganjaran besar, kena faham pada waktu itu adanya ujian yang besar. Dan Allah uji Nabi Ibrahim dengan pelbagai ujian. Sebab itu kita nampak bagaimana keturunan baginda adalah para Nabi alaihimussalatu wassalam. Firman Allah, kullan, tiap-tiap daripada Ishak anak Nabi Ibrahim, Yaqub cucu Nabi Ibrahim, hadaina, kami berikan petunjuk. Dalam tafsir Al-Wasit disebut, maksud petunjuk di sini adalah pada waktu itu kenabian. Kenabian. Firman Allah, wa Nuhan, dan Nuh, hadaina, kami telah berikan petunjuk kepadanya, min qablu, sebelum daripada Nabi Ibrahim. Lalu daripada sini kata para ulama tafsir, Allah sebutkan tentang Nuh, wa Nuhan, dan Nabi Nuh kami telah berikan petunjuk, min qablu, ay min qabli Ibrahim, sebelum daripada Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Maka kenapa Allah menyebut tentang Nuh di sini? Maka di sini dalam tafsir Al-Wasit disebut, wa hadza launun akhar min tashrifi Ibrahim, dan ini adalah salah satu kemuliaan yang lain untuk Nabi Ibrahim. Haitsu, di mana, sesungguhnya baginda Nabi Ibrahim daripada keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan daripada sini kita nampak bagaimana Nabi Ibrahim datang daripada keturunan Nabi, dan daripada keturunannya lahirlah semua Nabi-Nabi yang lain. Di sini Imam Ibn Kathir menegaskan, kenapakah Allah menyebut tentang Nuh alaihi salatu wassalam, padahal Nuh sebelum daripada kedatangan Nabi Ibrahim. Maka di sini dalam tafsir Al-Wasit disebut, lalu di sini dibawakan Nuh alaihi salatu wassalam kerana ketika mana Nuh pada waktu itu Allah telah tenggelamkan orang-orang yang kufur, orang-orang yang engkar, orang-orang yang pada waktu itu tidak beriman. Lamma aghraqa, Allah telah tenggelamkan. Maka pada waktu itu yang bersama dengan Nabi Nuh adalah orang-orang yang terpilih daripada kalangan orang-orang yang beriman. Maka pada waktu itu daripada keturunan Nabi Nuh yang orang-orang beriman, orang-orang yang baik, lahirnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka daripada sini kita nampak Allah sedang memuji Nabi Ibrahim bahawa di antara Nuh dan juga di antara Nabi Ibrahim adalah Nabi yang pertama pada waktu itu. Falam yab'ath, dan Allah tidak mengutuskan selepas daripada Nabi Nuh mana-mana Nabi. Allahumma salli ala, minta maaf, bahawa Nabi Ibrahim daripada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Lalu ini merupakan kemuliaan untuk Nabi Ibrahim yang mana beliau lahir daripada keturunan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian firman Allah, lalu Nabi Ibrahim nenek moyangnya adalah Nabi, iaitu Nabi Nuh. Anaknya adalah Nabi, cucunya adalah Nabi. Kemudian firman Allah, wa min dzurriyyatihi, dan daripada keturunan Nabi Ibrahim, Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, wa kadzalika najzil muhsinin. Firman Allah, dan begitulah cara kami memberi balasan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Ini adalah cara Allah memberi balasan kepada siapa? Al-muhsinin, orang-orang yang melakukan kebaikan. Ini adalah cara Allah pada waktu itu membalas kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Maka daripada sini kita nampak bagaimana. Lalu Aisyah nampak muka Aisyah Okey, lalu di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut ketika mana Allah menjadikan Nabi Nuh Nabi Ibrahim anaknya Nabi,
kemudian cucunya Nabi, zuriatnya adalah Nabi, keturunannya adalah Nabi. Di hujung ayat firman Allah, dan begitulah cara kami memberi balasan kepada orang-orang yang berlaku baik. Pengajaran yang kita dapat di sini, antara cara Allah memberi balasan kepada orang-orang yang menjaga agama Allah, mengajak manusia kepada agama Allah, mempertahankan agama Allah, adalah Allah akan jaga dan Allah akan berikan yang terbaik kepada keluarga dia. Allah akan beri petunjuk, Allah akan bimbing keluarga dia. Sebab itu ketika mana Allah sebut hadaina, kami beri petunjuk, kemudian di hujung ayat sebut, Allah sebut begitulah kami beri petunjuk kepada orang-orang yang baik. Apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada perkataan najzil muhsinin adalah, yang kita boleh dapat adalah pada waktu itu ketika mana manusia benar-benar menjaga agama Allah, mempertahankan agama Allah, mengajak manusia kepada agama Allah dengan ikhlas, dengan sebenar-benarnya, Allah jaga keluarga dia, Allah pelihara keluarga dia. Kita nampak banyak contoh bagaimana manusia-manusia yang menjaga agama Allah, mengajak manusia kepada agama Allah, Allah jaga keluarga dia, Allah jaga keturunan dia, Allah bangkitkan daripada keturunan dia orang-orang yang mana diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu nikmat yang ketiga, nikmat yang luar biasa, dan insya-Allah kita akan sambung ayat 84 ini esok. Saya minta maaf saya tak boleh lama kerana saya hari ini ada appointment awal sedikit dalam pukul 9 pagi ataupun 9.30 pagi dengan doktor untuk cek luka dan sebagainya. Dan minta maaf kalaulah anak-anak ni mengganggu, sebab tadi mereka main kat luar tapi dah lama sangat main. Sebab itu mereka masuk dalam kereta, lalu kata Assalamualaikum Aisyah, Assalamualaikum, hai, Assalamualaikum Aminah, Assalamualaikum Aliyah, Assalamualaikum. Okey, lalu insya-Allah kita jumpa esok. Lalu saya minta maaf tak dapat berkongsi lama pada hari ini, dan insya-Allah kita akan ambil pengajaran daripada perkataan wa kadzalika najzil muhsinin esok insya-Allah. Moga-moga Allah menjadikan dengan asbab kita benar-benar menjaga agama Allah, mengajak manusia kepada agama Allah, Allah jaga zuriat kita, Allah Subhanahu wa taala pelihara zuriat kita, dan Allah bimbing zuriat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua. Kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share. InsyaAllah esok kita akan ambil pengajaran daripada ayat 84 dan juga 85. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.